Okey, kalau kamu tengok soalan ni, memang peliklah soalan ni sikit ya. Dia kata apa? Nombor 1 kan, harga selai kemeja ialah RM3X tambah 7. Harga selai seluar ialah RM2X tolak Y. Tentukan beza harga pembelian bagi 5 helai kemeja dan 3 helai seluar. Sebenarnya ini asas dalam algebra kita. Nombor 1. Kita tengok, saya akan cerita asas dia kejap. Okey. Harga sehelai kemeja ialah 3X campur 7. Okey, dia beli apa? 5 helai kemeja. Maksudnya 5 darab dengan 3X tambah 7. Yang ni kita nak keluarkan daripada soalan tu, kita nak keluarkan benda yang terlibat pasal matematik je. Okey. Dan harga sehelai seluar pula 2X tolak Y. Berapa dia beli? Dia beli 3 helai seluar. Tapi dia nak apa? Beza. Beza maksudnya kita kena tolak macam tu. Beza kita kena tolak. Saya ambil apa? Seluar dia 3 2x tolak y macam tu. Okey, yang ini asas dalam kembangan. Jadi bila kita nak kembangkan yang kat luar ni kita akan masuk ke dalam lah, tapi dia akan attack siapa? Satu per satu macam ni. Attack satu per satu. Setiap anak panah yang saya buat ni adalah darab. Anak panah dia adalah darab. Contoh kat sini 5 darab dengan 3x. 5 darab dengan 3x. Maksudnya kalau saya pecah satu-satu dia akan jadi sama dengan 5 darab dengan 3x campur dengan 5 darab dengan 7. Okey. Tolak ni negatif 3. Negatif 3 darab dengan 2x. Kemudian negatif 3 darab dengan negatif y. Bila kamu dah cekap tak payah buat benda ni dah. Okey? Ini cara kembang satu. Jadi kita akan dapat dia 5 darab 3 15x. Tambah 5 darab 7 35. Negatif 3 darab 2 sama dengan negatif 6x. Negatif 3 darab dengan negatif y. Negatif dengan negatif akan jadi positif 3y. Sekarang kita susun ikut kehendak soalan. Satu ikut kehendak soalannya. Kan? Soalan dia bagi apa? Dia kata susun X dulu. Kita mau susun X dulu. 15 tolak 6. Nampak? Ini X, ini X. Kita kena selesaikan. Tak bolehlah ada dua macam ni. Kan? 15 tolak 6. 15 apa? 15X tolak 6X. Jadi yang tinggal adalah 9X. Nampak kan? Kemudian siapa? Y pula. Tambah 3Y. Last sekali tambah 35. Jadi dapat jawapan kita yang mana? C. Yang ini kita panggil dia asas. Dan benda ni ada dalam SPM. Sebab tu dia boleh tolong kamu. Ini kita panggil dia asas dalam kembangan. Okey? Boleh faham ni? Satu-satu kalau sangkut satu kita settlekan satu dulu. Kan? Kemudian kita move. Macam mana? Okey, boleh faham? Yang pertama. Boleh ikut, tapi saya selalu keliru dekat kalau yang operasi kalau tukar, kalau tambah tolak, lepas tu kalau tolak kira negatif positif, kat situ saya macam. Okey. Ni kalau ada berlaku apa? Ni kalau pendaraban, darab negatif memang kita akan dapat positif lah. Kan? Ini kalau darab. Simbol kita panggil dia darab. Dia bermula dengan kita tengok nombor 1, kita tengok pada simbol dulu. Simbol maksudnya positif jumpa positif tak ada masalah. Positif darab positif sama dengan positif. Positif darab dengan negatif. Simbol dia berbeza, dia akan jadi negatif. Kalau berbeza. Okey, negatif positif sama dengan negatif. Negatif dengan negatif kita akan jadi positif. Macam tu. Ini darab simbol darab. Kemudian lepas masa kita ada darab anon, kita tengok simbol dulu. Lepas simbol baru kita tengok dia punya apa? Unknown, dia punya unknown dia. Unknown dia punya anu dia. Anu ni maksudnya huruf dia. Huruf dia macam mana? Huruf pula, sorry. Huruf last. Nombor darab macam biasa. Darab nombor macam biasa, tak ada masalah. Darab nombor. Kalau 2 darab 2, 4 darab macam biasa. Last sekali nombor 3 baru kita tengok anu dia. Kan? Anu dia kalau X darab dengan Y sama dengan XY. X jumpa dengan X dapat X kuasa 2. Macam itulah. Kan? Jadi contoh bila kita jumpa
Tiba-tiba kita jumpa 3xy kuasa 2. Nampak? Kemudian dia kata apa? Darab dengan 2x tolak 5y. Ini banyak cerita dia. Jadi kita tengok pertama, ni kita nak jumpa dengan yang ni dulu. Satu-satu. Fokus kita kat mana? Simbol dulu. Positif, positif. Jawapan kita positif. Tak perlu tulis, tak payah tulis. Okay? Kalau kat depan positif, tak payah tulis. Tapi kalau nak tulis juga pun tak apa. Okay? Lepas simbol, nombor. Tengok nombor pula. 3 dengan 2. 6. Dia simbol dulu. Lepas simbol, nombor. Lepas nombor, baru huruf dia. Anu dia. Jadi X, 1. Sini X. X darab X. X darab X akan dapat X kuasa 2. Yang ini, tak ada orang nak. Tak ada orang nak geng dengan dia. Jadi, dia terus Y kuasa 2. Macam tu je. Itu baru yang pertama. Baru kita pergi ke sebelah. Bila pergi ke sebelah, ingat, simbol dulu. Simbol dulu. Positif, negatif. Jadi dia kali negatif. Dia simbol dulu. Otak kita proses benda tu dulu. Lepas tu baru kita proses nombor. 3 darab 5. Dia jadi 15. Baru kita pergi proses huruf pula. X. Tak ada. Y kuasa 2 dengan Y. Jadi Y kuasa 2 dengan Y dah jadi Y kuasa 3. Itu asas dalam darab. Kembangan kita panggil. Kembangan dalam kurungan. Boleh? Boleh. Boleh pelan-pelan lah. Nanti pelan-pelan tak apa nanti. Nanti kita akan jumpa lagi. Sebab satu soalan kita bincang. Okay? Kemudian kamu kena perhatikan. Ini darab. Bila kita tambah. Tengok dia tambah. Tambah atau tolak? Tambah atau tolak? Dia mesti kita panggil dia apa? Kaum yang sama. Kaum yang sama. Nampak? Contoh, saya nak tambah 15x dengan 6x. Dia tak boleh ni dengan dia tak boleh. Ni bukan, ni x, ni tak ada x, tak boleh. Tak boleh campur. Tak boleh tolak. Yang x dengan x. Y dengan y. Macam tu. Tapi kalau tak ada orang, dia macam contoh 35 ni, dia seorang-seorang. Sampai last ada 35. Kan? Tapi atas saya dah buat dah. Contoh kalau ada 35, sini ada 5, kita boleh campur. Kita hanya boleh campur tolak dengan geng yang sama. Kaum yang sama. Okay? Darab, jumpa je darab. Okay, itu asas pertama. Kita tengok pelan-pelan. Okay. Itu nombor 1. Hari ini. Asas kembangan ni. Kembangan ni penting. Pelan-pelan. Okay. Okay. Kita tengok kejap. Nombor 2. Nombor 2 ni. Okay. Dia yang ni saya perkenalkan dia algebra ni. Tengok. Kamu akan tengok soalan ni sebab tu saya susun macam ni. Sebab SPM nanti kamu akan jumpa soalan ni secara rawak. Kita tak tahu macam mana nak keluar bentuk dia. Yang kita tahu dia ada huruf. Okey. Nombor 2, permudahkan. Permudahkan dia bagi 9 tolak 4k kuasa 2 per dengan P. Bahagi dengan 3 tolak 2k per dengan P kuasa 3. Okey. Sebelum kita buat soalan nombor 2 ni, banyak asas yang kita kena tahu. Banyak asas. Okey. Kita tengok. Okey. Benda ni, dia melibatkan satu benda yang kita panggil dia pecahan. Pecahan algebra. Okey, dalam soalan SPM, pecahan ada 2 jenis. Satu jenis dia melibatkan tambah atau tolak, nanti kita akan jumpa soalan dia. Satu lagi dia melibatkan darab atau bahagi. Okey, sekarang ni soalan kita pecahan ni pasal darab atau bahagi. Okey, bila darab atau bahagi, benda yang paling penting yang kamu kena tahu asal dia adalah kita panggil dia faktor. Yang ini penting ni, apa benda faktor ni? Faktor algebra itu kena faham. Contoh, kita ambil. Yang ini, saya ambil mula-mula darab atau bahagi ni. Kalau jumpa bahagi, langkah pertama, kamu kena tukarkan dia kepada darab. Kalau bahagi, langkah pertama, kita tukarkan dia kepada darab. Okay? Apa jadi bila tukar kepada darab? Dia akan terbalik. Iaitu kalau saya tulis formula kat sini, kalau A
per dengan B bahagi dengan C per dengan D. Langkah pertama, kamu kena jadikan dia A per dengan B. Tukar ni darab. Bila tukar darab yang sebelah sini, dia akan terbalik. Dia akan jadi D per dengan C. Nampak? Itu langkah pertama. Jadi kita tukar bahagi, kita darab. Sebelah sini dia akan terbalik. Itu langkah pertama. Bukan saja pecahan macam ni. Bukan saja soalan macam ni. Semua soalan pasal pecahan. Kan? Kalau kita jumpa bahagi, biasanya kita akan tukarkan kepada darab. Apa soalan pecahan pun. Okey, jadi langkah pertama saya buat kat sini ialah ni jangan usik. 4K kuasa 2 per dengan P bahagi tukar jadi darab. Okey, 3 tolak 2K. Macam tu kan. Lepas kita tukar jadi darab, kita kena faktor. Okey, kena faktor. Ni satu. Faktor kan. Faktor maksudnya biasanya dalam matematik kita panggil dia potong-potong ni. Potong-potong. Nak potong mesti dengan siapa? Atas bawah. Atas bawah. Okey, sebelum tu saya akan buat ringkasan pasal faktor dulu kejap Okey, tengok. Faktor paling senang sekali ni lah contoh kalau P kuasa 2 ni kuasa 3, ni saya bagi contoh kuasa 2. P kuasa 2 adalah apa? P darab dengan P, P. Kalau P kuasa 3 maksudnya adalah P. P darab P. Itu faktor yang paling asas sekali. Paling ringkas sekali. Satu lagi, kalau kamu nampak nombor pula, nombor boleh kecil. Contoh saya bagi sini 2x campur 4. Contoh kita akan nampak 2 dengan 4 ni, yang ini 2 dengan 4, dua-dua dia adalah sifir 2. Dua-dua adalah sifir 2. Jadi kita boleh buat apa? Kita boleh bahagi dengan 2. Bila kita bahagi dengan 2, kita panggil dia, kita faktor. Faktor maksudnya kita keluarkan 2, buatlah kurungan. Yang tinggal apa? 2 bahagi 2 akan tinggal 1. 4 bahagi 2 akan jadi 2. Ini kita panggil dia faktor. Sini ke sini tadi, kembang. Nampak? Kalau kita masuk balik, dia akan jadi kembang darab. Faktor maksudnya bahagi. Ini faktor nombor. Ini huruf. Dia boleh jadi macam ni. Ni dua bahagian. Okey? Ini nombor kadang-kadang tak nampak ni. Lepas tu dia boleh buat huruf pula, dia boleh combine. Contoh kat sini, kita ambil dia ada 3x. Okey? Kemudian kat sini dia ada tolak dengan 6xy. Nampak? Jadi kamu akan nampak benda dia apa yang sama? 3 dengan 6, sifir 3. 3 dengan 6, sifir 3. X dengan X, satu kaum. Jadi kita boleh keluarkan apa? Kita boleh keluarkan 3 boleh keluar sebab sifir yang sama. X pun boleh keluar sebab benda yang sama. Kemudian kita tengok apa yang tinggal. Okey? 3x, semua keluar. Apa yang tinggal? 1. Jadi tak tinggal kosong. Dia tinggal 1. Okey? Tolak. 6. 3 dah keluar. Maksudnya apa? 6 bahagi 3. 6 bahagi 3. 6 bahagi 3, 2. X. Dah keluar X. Tak ada X dah. X bagi X habis. Maksudnya X dah keluar. Yang tinggal apa? Y. Ini kita panggil dia faktor. Melibatkan yang ini nombor. Yang ini nombor huruf. Okey? Itu faktor paling asas lah faktor sebelum kita pergi buat soalan ni. Soalan ni dia faktor level ketiga. Dia ada lagi level dia. Okey? Boleh? Setakat ni kamu faham dah apa saya cerita pasal faktor ni? Ingat sikit-sikit. InsyaAllah. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey. Tu yang belah kanan tu saya macam terapung gitu. Yang ni. Yang tu. Yang ni Okey, kita try Okey, sebelum kita buat soalan ni, nanti kita kena habiskan soalan ni Saya padam dulu soalan ni. Nanti kita buat balik. Sebab dia perlukan asas dalam faktor ni. Okey. Sebelum kita pergi mudahkan tu, kita faham satu dulu basic. Kita ambil apa-apa soalan contoh Saya ambil soalan lain Contoh 1 kita ambil faktor. Okey, contoh saya ambil 5x. Okey, campur dengan 2xy. Ini kamu kena faham. Contoh, soalan dia kata saya nak faktorkan. Okey, bila kamu tengok faktor kat sini,
5 dengan 2 tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia bukan sifir. Dia kalau sifir yang sama pun boleh. Maksudnya 5 kalau 4 dengan 2 bolehlah sifir sama. 5 dengan 2 tak boleh. Tapi siapa yang boleh? X dengan X sama nampak. Benda yang sama kita boleh faktor. Okey, hukum faktor sebenarnya bahagi. Tapi saya tak tulis contoh macam ni lah. Kalau asas dia jalan kerja sebenarnya, kita X dengan X. Okey, cantik, kita boleh per dengan X, kita boleh per dengan X. Yang kita keluarkan adalah apa yang kita per tu. Macam tu. Kita keluarkan. Jadi apa yang tinggal? 5X dengan X tinggal 5. X dengan X mati tinggal 2Y. Sama kes dia sebenarnya. Ini contoh satu. Kita try contoh dua tengok. Tengok. Nanti kita bincang balik. Contoh dua. Okey. Contoh dua saya bagi kat sini ada ramai pula contoh. Ramai. Contoh sini saya bagi 4X kuasa 2. Okey. Campur dengan 6XY. Contoh Okey. Yang kamu tengok. Apa kamu nampak? 4 dengan 6. 4 dengan 6. Dua-dua ni sifir 2. Dia akan bagi yang mudah sifir. Dia tak susah. Sifir 2. 4 dengan 6 sifir 2. X dengan X sama. Jadi kita boleh bahagikan dengan 2X. Yang ini pun kena bahagi dengan 2X. Dia kena per benda yang sama. Itu kita panggil dia faktor. Jadi apa yang kita per tu kita keluarkan. Tapi bila kamu dah faham macam ni, maksudnya tak payahlah tulis per ni dah. Kita buat macam tu je. Sekarang kita tengok apa yang tinggal. 4 bahagi 2 tinggal 2. X kuasa 2. Ingat apa X kuasa 2? X kuasa 2 adalah XX. XX. Jadi kalau X per dengan X, yang tinggal adalah X. Okey. Tambah 6 bahagi 2, 3. X dengan X habis. Yang tinggal apa? Y. Ini namanya faktor bagi itu tadi. Okey. Ini contoh pemfaktoran. Boleh? Boleh tak? Saya bagi satu contoh. Kamu try try je. Tak apa. Jadi kita bincang tengok. Kita ambil contoh 3. Faktorkan. Okey. Saya ambil sini 6XY tolak 9Y kuasa 2. Cuba kamu faktor tengok. Cuba. Tak apa. Sekejap ni buat. Itu kita bincang terus tengok. Boleh dapat? Dapat? Boleh. Dapat? Boleh? Okey. Izan dah dapat? Jawapan? Dah. Okey, cantik. Okey, apa? Jawapan kita Tengok. 6 dengan 9. Dua-dua sifir 3. Sifir 3. Okey? Tapi kita habis lagi sebab apa? Sini ada Y, sini pun ada Y. Jadi kita kena per dengan Y. Per dengan Y lagi. Jadi siapa yang kita faktor dia? Apa faktor dia? Faktor dia adalah 3Y. Macam tu. Apa yang tinggal? 6 dengan 3 habis. 6 bahagi 3 tinggal 2. Y dengan Y habis. Tinggal X. Tolak 9 bahagi 3 tinggal 3. Y kuasa 2 dengan Y. Sama macam tadi. Y per Y potong tinggal Y. Boleh? Dapat Zaid? Dapat? Dapat. Dapat Okey. Sebab saya nak masuk level lagi naik ni. Dia naik lagi level. Okey? Sebab kalau guna level ni tak boleh jawab lagi soalan tadi. Dia pelan-pelan. Okey, kita tengok So, saya bagi naik lagi level sikit-sikit ni. Tapi ini kita panggil dia
saya ajar ni laju juga ni. Kalau kau belajar betul-betul bagi algebra ni panjang masa dia. Tapi saya anggap kau boleh tangkap lah pelan-pelan Cuba. Okay, kita tengok contoh 5. Contoh 5 ni saya akan faktorkan, kamu kena ingat Tengok yang ni dia syarat dia ada syarat dia. Formula dia macam ni. Formula dia okey. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia akan jadi 2 kurugan, dia akan jadi A tambah B, A tolak B. Tengok, ni formula dia. Maksudnya kat sini, kalau kuasa 2, apa-apa nombor, kita tolak dengan nombor kuasa 2 juga, dia akan pecah 2. Dia akan pecah apa? A, B, B. Tambah tolak sebab apa? Tolak tengah-tengah. Kan? Dia kalau kita kembang balik, dapat atas balik. Okay? Macam mana soalan ni? Dia jadi macam ni. Contoh saya bagi kamu, X kuasa 2 tolak 1. Tak pasal lah tengok. Ni boleh faktor ke? Boleh sebenarnya. Kenapa? Tengok. 1 ni, dia juga adalah nombor kuasa 2. Kita panggil nombor kuasa 2, 1. Sebab apa? 1 kuasa 2 sama dengan 1. Itu kita panggil nombor kuasa 2. Apa lagi nombor kuasa 2? 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okay? 3 kuasa 2 sama dengan 9. Maksudnya, yang ini adalah 1 darab 1. Ini 2 darab 2. Ini 3 darab 3. Maksudnya kita darab dengan benda yang sama. Itu kuasa 2. Darab dengan nombor dia balik. Darab dengan benda yang sama. Dan seterusnya. 4 kuasa 2, 16. Kalau kamu nampak 16, kamu macam, 16. 16 maksudnya boleh jadi apa? 4 kali 4. Nampak? 5 kuasa 2, 25. Kalau nampak 25, maksudnya kita tahu 25 boleh jadi 5 kali 5. Dan seterusnya. Kita boleh test benda tu. Okay? Jadi kat sini, bila kita nampak kuasa 2, ini 1. 1 pun sebenarnya adalah kuasa 2. Kita boleh letak. Sebab apa? 1 kuasa 2 nilai dia 1. Jadi kita nampak ni, kita kena ingat. Formula dia boleh pecah 2. Dia jadi apa? X kuasa 2 apa maksud X kuasa 2? X kuasa 2 maksudnya X kali X. Nampak? 1 kuasa 2 maksudnya 1 kali 1. Negatif maksudnya apa? Tambah tolak. Siap faktor dia. Okey? Ini nombor yang sebenarnya tak nampak. Dia bagi macam ni je. Tak perasan. Kan? Kalau dia bagi pakai nombor yang besar sikit, kita perasan. Contoh saya bagi sini 4X kuasa 2 tolak dengan 9Y kuasa 2. Ini nampak. Ada kuasa 2, ada kuasa 2. Ini 4 maksudnya 2 kali 2. 9, 3 kali 3. Maksud kita nampak benda tu nombor kuasa 2. Okey? Jadi kita boleh pecahkan dia jadi 2 juga. Apa 4? 4 pecah jadi 2 kali 2. X pecah jadi X kali X. 9 pecah jadi 3 kali 3. Y kuasa 2 pecah jadi Y kali Y. Nampak? Tolak pecah jadi tambah tolak. Ini kita panggil dia pemfakturan. Jenis pakai formula ni. Kita panggil dia nombor kuasa, saya panggil sama tapi tak serupa. Sama tak serupa maksudnya sama, semua sama. Tapi tiga-tiga tak serupa. Ini ada kuasa 2, ni A tambah B, A tolak B. Okey? Boleh faham? Dia akan bagi nombor-nombor macam ni lah. Nombor-nombor. Kalau dia bagi nombor lain, tak boleh pecah, tak boleh. Kamu kena cuba tengok. Boleh? Okey? Tengok. Apa jadi kalau saya bagi kat sini? 36X kuasa 2. Okey? Tolak dengan 1. Ni kamu boleh nampak dah. Nampak? Boleh nampak jawapan dia. Kenapa? Cuba tengok. Ada nombor kuasa 2 je dengan nombor. Ini pun nombor kuasa 2 juga. Jadi kita boleh terus pecah jadi 2. 36? 6 kali 6. X, X kali X. Tolak, tambah tolak. 1, 1 kali 1. Itu pecah dia. Itu kita bagi dia pemfakturan. Okey? Ini asas tau. Dia ada advance lagi. Tapi yang ini sebenarnya dah cukup level dia dah kita panggil aras sederhana. Kan? Aras sederhana. Sebab dia ada satu lagi. Lepas ni kita guna calculator saja. Boleh? Faham?
Ambil je formula ni. Ni penting. Ni nombor ni kita panggil ni kena ingat ni. Ini nombor-nombor ni, nombor yang tengah-tengah ni. Ini kita panggil dia nombor kuasa 2. Sempurna. Perfect square numbers. Nombor kuasa 2 sempurna. Nombor yang hasil dia daripada datang pada selepas kita kuasa 2 kan apa-apa nombor. Itu kita panggil dia nombor kuasa 2 sempurna. Okey? Boleh? Boleh. Boleh? Okey, kita try kita pergi soalan nombor 2 tadi tengok. Okey, soalan nombor 2 tadi patah balik kan. Saya dah buat tadi. Sikit. Nombor 2 permudahkan 9 tolak 4 K kuasa 2 per dengan P bahagi dengan 3 tolak 2K per dengan P kuasa 3. Okey, langkah pertama kita dah buat dah ni. Bahagi kena tukar pada darab. 9 tolak 4 K kuasa 2 per dengan P darab dengan P kuasa 3 per dengan 3 tolak 2K. Nampak? Jadi kamu akan nampak lah dia punya apa? Pemfaktoran. Tengok betul-betul. Tengok sini. Nampak? Apa yang kita boleh buat? Ada kuasa 2 ni. Ada tolak. 9 dengan 4. 9 dengan 4 adalah tadi nombor kuasa 2 sempurna. Maksudnya atas ni kita boleh pecah jadi 2 kurungan. Yang atas ni. Apa pecah dia? 9 jadi apa? 3 kali 3. Tolak tukar jadi tambah tolak. 4 tukar jadi 2 kali 2. K kuasa 2 tukar jadi K darab dengan K. Per dengan P. Darab dengan P kuasa 3. Dia boleh jadi P. Per dengan 3 tolak 2K tak boleh buat apa. Nampak? Kemudian kita kurungkan. Ni. Jadi kamu akan nampak. Kita nak pemudahkan, kita akan potong atas bawah. Benda yang sama kita akan potong. Contoh, P dengan P. Kita potong satu je. Habis. Nampak? Lagi apa? Ni. Sama ni. Dia mesti buat supaya kita boleh potong. Nampak? Sama. Potong habis. Habis. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah PP, maksudnya P kuasa 2 dengan ni 3 campur 2K. Cuba tengok jawapan dia ada tak yang ni. Okey, A terus ada dekat A. Jawapan dia kita dapat A. Okey. Ada soalan? Tanya dulu. Cikgu, macam mana kalau potong bawah ni tak habis? Bawah potong mana? Kalau contoh soalan ni kan, soalan kita anggap je soalan lain, lepas tu belah bawah ni 3 tolak 2K ni kira ada sisa lagi, dia tak habis semua. Kalau tak habis kita letak. Kita letak. Tapi kalau atas bawah tak habis, kira buat per je lah. Dekat jawapan objektif mesti ada. Sebab tu soalan dia objektif. Ini kertas 2 tak ada tau soalan ni. Dia objektif je. Jadi kita dah dapat, kita potong tu, kita tengok kat jawapan kita. Ada tak jawapan macam tu? Kan? Tapi kadang-kadang dia jaga-jaga. Dia trik kamu. Dia potong tak habis. Contoh macam P ni lupa potong. Dekat jawapan objektif pun ada tak potong, yang jenis tak potong pun ni. Dia kena jadi. Tapi kalau kita dah faham potong, contoh kalau ada sisa bawah ni, kat jawapan objektif pun ada, kita tengok lah. Contoh kat sini kalau dia letak Y, kan, mana ada Y? Kita tulis balik lah Y. Per dengan Y. Macam tu. Benda yang tak boleh potong, letak balik. Okay. Tapi yang ini, yang saya nak tengok kamu faham ni tak? Ni pecah jadi ni. Yang ni kunci dia. Yang ini yang selalu tak nampak ni. Ni, tak nampak. Ramai yang tak tahu benda ni jadi macam ni. Tak tahu. Nampak? Boleh nampak? Boleh ni? Boleh faham kan? Kita panggil dia pemfaktoran apa tadi? Kuasa 2 sempurna. Ni yang ni nampak.
Kan? Kalau tak nampak benda ni, tak jumpa. Jawapan dia jumpa. Jawapan dia pelik. Tapi jawapan objektif dia, kalau kau tengok jawapan objektif, kita boleh teka-teka objektif dia. Yang kat bawah tu memang dah salah dah. Bila kita dah terbalikkan, benda ni akan duduk kat atas. Bila pula kat bawahnya? Kan? Semua sebab tu faktor yang step pertama penting tu. Kalau jumpa bahagi, bahagi kena tukar kepada darab. Okey? Tambah tolak lain. Nanti kita akan jumpa soalan tambah tolak pula. Okey, satu-satu kita tengok. Boleh ke? Boleh. Cuba dah. Tak apa. Cuba kalau jumpa soalan ni, kalau lagi sekali kita jumpa ni, kita boleh tambah kefahaman lagi. Tengok nombor 3 kan. Nombor 3 ni yang tadilah. Yang ni yang paling penting dalam algebra. Pindah memindah. Pindah memindah. Nak pindah-pindah ni macam mana ni? Ni sangkut-sangkut kadang-kadang ni. Okey. Macam mana nak pindah? Siapa nak pindah dulu? Siapa kemudian? Apa jadi bila kita pindah? Ini kita panggil dia nombor 3. Soalan dia pasal, kita panggil dia algebra, formula. Rumus algebra, bahasa Melayu rumus algebra. Diberi bahawa T sama dengan 2U per dengan 3U tolak dengan T. Okey, soalan dia ungkapkan U. Sekejap. Sorry, ada orang datang ni kejap. Ungkapkan U dalam sebutan T. Ungkapkan U dalam sebutan T, okey? Jadi kat sini kalau kamu tengok soalan dia, kita kena buat apa? Bila dia kata ungkapkan U dalam sebutan T, jawapan last kita mesti jadi U sama dengan. Sekarang dia bagi T sama dengan. Macam mana nak tukar? Okey? Yang ini kita guna satu sistem. Dia ada satu sistem. Dia panggil step dah langkah-langkah dia. Yang pertama, kalau kita jumpa pecahan, kita akan ubah dulu. Pecahan kita paling tak suka kalau ada pecahan. Kalau ada pecahan, kita akan pindahkan dia dengan menggunakan apa? Kita pindah jadi darab. Okey? Nombor 2. Kalau ada kurungan. Kurungan kita kena buat apa? Kembangkan. Nombor 3, biasanya kita baru kita boleh buat permudahkan. Permudahkan maksudnya kita buat apa? Susun soalan nak apa. Dan nombor 4, biasanya kita dah boleh dapat dah nampak jawapannya dengan mudah. Dia ada 4 langkah. Kebanyakan soalan, hampir semua soalan ikut langkah ni. Hampir semua, ada yang tak. Hampir semua. Okey? Ambil dulu kejap. Kamu boleh screenshot je. Kalau pakai laptop, screenshot. Senang. Okey, saya nak try, saya start buat tengok. Langkah pertama. Saya padam Soalan dia bagi T sama dengan 2U per dengan 3U tolak T. Apa langkah pertama? Kalau jumpa pecahan, pindahkan jadi darab. Mana pecahan kita? Ni semua ni. Dia kena angkut semua dah, tak boleh sikit-sikit. Angkut semua, bawa pergi sebelah. Bawah naik ke atas, dia jadi darab. Dia jadi darab. Macam mana nak tulis? Kita tulis pelan-pelan. Contoh T, letak tunggu. T tuan rumah. Dia orang ni datang satu kaum. Duduk dalam satu tempat, kena kuarantin dulu. 3U tolak T sama dengan 2U. Kuarantin tak boleh jumpa salam terus sekarang ni. Kena kuarantin dulu. Kamu jumpa tadi macam tadi apa? Jumpa kurungan, kita kena kembangkan. Yang kurungan kita belajar tadi bermula kan. T jumpa 3U. Ingat tadi, step pertama apa kalau kembangkan? Simbol. Positif tak payah tulis. Okey. Lepas tu tengok nombor. Apa nombor ada? 3 je ada. 3. Huruf T dengan U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.
TU. Contohnya T dulu, baru U. Kita ikut apa cat? Habis dua ni. Okey, pergi belakang pula. Belakang kita akan tengok positif dengan negatif akan jadi negatif. T jumpa dengan T kuasa 2. Sama dengan 2U. Nampak? Jadi step kita sampai mana dah? Nombor 1 dah. Ada kurungan, kita dah kembangkan. Dah. Sekarang kita permudahkan. Apa maksud permudahkan? Permudahkan kita susun ikut soalan nak apa. Soalan kata dia nak U. Saya nak U. Jadi kita tengok mana U. Ni ada U, ni ada U. Nampak? Ni tak ada U. Jadi yang ada U, kita satukan dia. Kan? Yang ada U. Benda yang kita nak, kita letak satu tempat. Contoh ni ada U. Ada, kita letak sini. Yang usik dia. Yang ni ada U, panggil datang. Bila kita panggil datang, dia akan jadi apa? Semua ni panggil datang, dia akan jadi bertukar tolak. Yang Mamat ni pula, dia tak ada U. Okey, kita pergi, kau pergi sebelah. Kau tak ada U. Aku tak nak kau. Kan? Jadi, tolak pergi sebelah jadi tambah. Positif, saya tak tulis lah. Okey? Sekarang, jawapan. Kita nak apa? Kita nak U. Sini ada U, sini ada U. Macam ni kita nak ambil. Kita faktorkan dia. Kita tangkap dia keluar. Bila kita tangkap dia keluar, U letak kat luar, apa yang tinggal macam tadi. Ingat tak apa maksud faktor? Faktor maksudnya tadi apa? Bahagi. Jadi bila U dah keluar, yang tinggal apa? 3T. U dah keluar, yang tinggal 2. Sebelah sana, jangan usik. Tinggal T kuasa 2. Okey? Sekarang kita nak apa? U saja. Yang dalam kurungan ni nak tak nak? Tak nak. Saya nak U saja. Jadi apa nak buat dengan dia orang ni? Kita hantar dia ke sebelah. Semua sekali, satu geng. Dah habis kuarantin. Tadi masuk kuarantin orang lain, keluar orang dah okey, dah sihat dah. Kuarantin. Hantar ke mana? Dia bila kita potong semua ni, dia akan dihantar ke bawah. Sebab ini darab, tukar jadi bahagi. Ini 3T tolak 2. Dapat jawapan kita. Tengok jawapan dia. Jawapan kita yang mana? A. Dapat. Perhatikan betul-betul, nanti saya bagi contoh lagi. Tengok, ada soalan tak kat sini dulu? Nak faham step ni. Boleh? Ni susah sikit kan? Tapi biasanya ni adalah asas. Kalau kamu boleh kuasai ni, nanti bila sambung belajar pun senang. Banyak benda pasal algebra. Sebab tu saya fokus matematik kena mula dengan algebra. Sebab kebanyakan soalan lain ada algebra. Topik-topik lain pun akan jumpa algebra. Okey, boleh ke? Macam mana? Boleh, cikgu. Ada soalan? Okey. Kita try Kita try satu Okey. Ni dah ambil kan? Dah ambil Okey, kita try. Saya bagi kamu satu soalan lebih kurang bentuk dia. Okey, ambil kat tu diberi ni ekstra. Soalan ekstra E. Ekstra Okey. Diberi 4x sama dengan 3y per dengan x tambah 5. Contoh soalan nak apa? Ungkapkan. Okey, ni simple je. Saya nak ungkapkan y dalam sebutan x. Okey, cuba tengok. Ini senang sikit. Cuba ambil, try kejap. Boleh dapat tak y? Cuba dalam saya rasa 2 minit cukup kot try
Okey, ni simple je sebenarnya. Langkah pertama saya salin dulu. 4x sama dengan 3y per dengan x tambah 5. Okey. Soalan nak apa? Soalan nak y. Okey. Jadi ni nak tak nak? Ramai-ramai tak nak, kita kena pindah ke sebelah. Bila pindah ke sebelah dia akan jadi 4x, kuarantinkan dia, x tambah 5 sama dengan 3y. Ini dah siap dah saja, kamu tengok. Ni kembangkan 4x jumpa x tadi, 4x kuasa 2, 4x jumpa 5, 4 kali 5, 20x. Sama dengan 3y. Dia senang sebab apa? Dia nak y ada sebelah sini. Seorang-seorang. Nampak? Kita nak y, 3 tak nak. Jadi kita hanya perlu pindahkan 3 je. Dah potong 3 per, dah siap. Dia tak semestinya y mesti duduk belah sini. Tak semestinya. Macam ni je. Dah settle. Asalkan soalan kata dia nak apa? Nak y. Dah dapat. Itu tujuan soalan tu dibuat. Okey. Ini contoh soalan ni. Agak mudah tapi kadang-kadang keliru. Kadang-kadang cikgu macam mana y ni duduk belah kanan nak bagi. Dia tak semestinya. Sebab soalan objektif tak semestinya. Asalkan kita dapat y sudah. Ni ambil jawapan dia. Bawa lah. Tengoklah kat objektif dia. InsyaAllah ada. Okey. Nanti kita akan jumpa lagi soalan macam ni. Boleh? Satu Di sebelah lagi. Okey. Ni tinggal sekejap. Nanti kita jumpa. Kita tengok soalan nombor 4. Soalan 4 ni kita skip dulu. Sekejap Ini dia dah masuk soalan kebat. Sekejap lagi. Relax. Saya pergi dekat mana saya cari sekejap. Ni. Nombor 8 dulu Sempat susun. Nombor 8 sebab sama lebih kurang. Sistem dia sama Nombor 8. Tengok. Dia kata apa? Diberi bahawa 6/5 campur K tolak 2 per dengan 4 sama dengan K. Okey. Cari nilai bagi K. Sama kaedah dia. Dia nak K. Tapi K sini ada, sini ada. Jadi kita kena satukan dia. Kita kena satukan dia. Okey, macam mana nak satukan dia? Ikut langkah tu. Langkah yang pertama, hilangkan pecahan dulu. Nampak? Jadi pecahan masalahnya ada 2 orang. Tak apa. Kita buat satu-satu. Contoh macam tengok Bila kita nak hilangkan 5, maksud kita kena buat apa? Kita kena darab. Dia nak pindah terus tak boleh. Mamat dia kata, aku ada kat tengah-tengah. Kau jangan main langkah-langkah. Tak boleh. Kata, dia kena ni ada adab sikit. Jadi dia pindah sana tak boleh. Jadi buat apa? 5 ni dia akan darab dengan semua orang. Jadi 5 ni apa kita buat? Kita bagi kat dia ni, kita bagi kat dia ni. Dua-dua orang dapat. Dan sebab kita ada 3 orang kat sini. Nampak? Jadi langkah pertama, yang ini 5 ni saya akan bagi kat sini, saya akan bagi dekat sini. Nampak? Apa jadi? Dia akan jadi 6, yang ini tinggal. Nak bagi kat orang tak adalah dia. Habislah. Yang ni 5 pergi sini akan jadi 5 K tolak 2 per 4 sama dengan 5K. Kita bagi je. Darab. Anak panah maksudnya darab. Okey. Langkah kedua. Ada lagi pecahan. Ada lagi pecahan. Nampak? Sama macam dia. Dia boleh pergi sebelah tak? Dia nak pergi sebelah. 6 dia kata. Lupa kat aku. Dia syarat dia. Jadi 4 ni tak boleh pergi terus. Dia kena buat apa? Dia pergi kat orang kawan dia dulu. Kemudian baru ni. Dua-dua dapat. Nampak? Jadi apa jadi kat sini? 4 darab dengan 6. 24. Tambah. Yang ini. 5K tolak 2. Sama dengan 20K. Habis dah. Pecahan dah tak ada. Settle langkah pertama. Okay. Dah selesai langkah pertama ni. Kita boleh terus pergi langkah kedua. Apa langkah kedua? Kurungan kembangkan. Mana kurungan? Ni je kurungan. Kembangkan. Kembangkan. Kita akan dapat apa? 24. Jangan usik. Tambah. Jangan usik. 5K. 5K.
Okey. 5 dengan negatif. Positif dengan negatif akan jadi negatif. 5 kali 2, 10. Anak panah tu maksudnya darab. Memang darab lah cerita dia. Sama dengan 20K. Nampak? Jadi sekarang ni kita boleh pergi kawasan nombor 3 dah. Susun. Susun siapa? Yang ada K duduk sama-sama dengan K. Okey? Betul-betul nak bagi mana? Ni nak pergi sini ke? Sini nak pergi sini. Mana yang senang? Mana senang? Kalau 20K nak pergi belah sini, nanti kena 24 dengan 10 pula pergi sana, banyak kerja. Jadi kita ambil kesimpulan, okey, 5 pergi sana. Senang, sekali buat je. Kau pergi duduk sama-sama dengan geng K. Yang tinggal belah sini apa? 24 tolak 10. Sama dengan yang tinggal 20K tolak 5K. Nampak? Tambah tolak. Bila dia cross pagar ni ke sebelah, simbol dia akan bertukar. Apa yang tinggal? 24 tolak 10 tinggal 14. 20 tolak 5 tinggal 15. Last kali kita nak K kan? 15 tak nak. Potong je 15 turun ke bawah. Ni jawapan dia. Yang ini dia panggil persamaan linear. Persamaan linear. Inilah soalan-soalan linear. Okey? Tapi lagi saya ajar kamu macam mana. Ini kamu kena faham macam mana nak buat. Sebab apa? Dalam kertas 2 dia banyak pakai. Nak jalan kerja. Tapi kalau objektif nanti kita guna kalkulator. Tengok tu, tengok. Boleh ke? Banyak pakai ni, banyak kamu akan jumpa benda ni dalam exam nanti kan. Soalan linear ni. Boleh? Ada yang dah apa? Pening-pening tengok huruf banyak? Biasa ego. Boleh? Boleh. Okey. Kita test lah. Dia satu, kita cuba tengok. Saya cari soalan SPM tahun lepas, tengok yang okey, yang lebih kurang ya. Okey, tengok ni. Sekarang kamu banyak pakai dalam bentuk linear, persamaan serentak soalan ni. Kuadratik dan persamaan serentak. Dia dah masuk dalam bahagian ni. Okey. Okey, jom. Cari kejap. Kita tengok. Tak samaan. Ini dia. Nombor 19. Okey. Benda yang sama. Persamaan linear. Boleh? Okey. Tengok. Nombor 19 diberi 1/2 M tolak 6 sama dengan 3 tambah M per 5. Cuba tengok. Ingat step tadi. Mula-mula pecahan, lepas tu kurungan, lepas tu kumpulkan dia, susun betul-betul, kemudian dapatkan jawapan. Cuba. Sambil cuba tu kena tanya boleh, tak ada masalah. Okay, macam mana? Langkah pertama, mungkin tertinggal kamu tengok. Yang pertama, pecahan ada 2. Kan?
2 dengan 5. Biasanya kita akan buat mana-mana dulu lah. Tak kisah siapa. Contoh, kalau saya nak buat 2 dulu. Okay. 2 dia tak akan masuk dalam kurungan. Dalam kurungan jangan usik. Nampak? Ini satu geng semua ni. Satu geng. Yang dia pergi kat mana? Sini. Sini. 2 tempat. Jangan masuk dalam kurungan. Kurungan ni maksudnya siapa punya? Orang tengah kena kuarantin. Orang jaga dia depan dia. Yang kacau. Okay. Yang tinggal apa kat sini? M tolak 6. Sama dengan 2 kali 3, 6. Tambah dengan 2 kali 2 atas. 2M per 5. Gitu. Yang mana kamu ada silap sikit je, betul kan? Sekarang tinggal apa? Tinggal 5. Kan? 5 ni pula, sama kat kes dia, kita kena pas kat mana? Dia ramai ni, tunggu. Sini dapat, sini dapat, sini dapat. 3 orang dapat. Kan? Semua dia M tolak. Dia ada apa? Kita panggil dia sebutan-sebutan tertentu. Ni pergi jadi apa? 5M. Tolak dengan 30. Sama dengan 30. Campur dengan 2M. Dah habis. Sekarang kita susun. Kita susun apa? Kita susun M dengan M. 5M tuan rumah tunggu. Panggil kawan dia, datang. Kawan dia datang je, positif. Tukar jadi negatif. Yang nombor pula siapa tuan rumah? Yang ni tuan rumah. Tunggu. Panggil kawan dia datang. Tolak akan jadi tambah. Nampak? Okey, sekarang apa jadi? 5M tolak 2M. 5 tolak 2M. Yang tinggal 3M. 30 campur 30, 60. Nak M, 3 tak nak. Potong 3, turun bawah. Dapatlah jawapan kita. M sama dengan 20. Sama macam kita tekan kalkulator tadi. Tapi kalau kamu dah biasa, kamu tak pakai kalkulator, kamu buat macam ni je, laju sekejap kan. Sebab dalam SPM pun, nombor untuk linear ni, nombor dia mudah-mudah. Dia tak akan bagi nombor pelik-pelik. Okey? Kat mana sangkut tadi, Zahid? Salah kat mana? Nombor 2 tu sedara dengan M tolak 6. Oh, masuk dalam kurungan kan? Masuk dalam kurungan. Jangan dalam kurungan jangan usik. Apa saja dalam kurungan jangan usik. Kalau belah sini ada kurungan pun kita akan pergi duduk depan dia. Depan orang. Kan? Kalau nak masuk dalam lain. Ini tak boleh. Ni dengan ni adalah orang yang sama. Okey? Ini contoh dalam soalan kita panggil apa? Persamaan linear. Persamaan linear. Ini banyak kamu akan jumpa dalam SPM. Sama ada kertas 1 atau kertas 2 ataupun topik-topik lain. Dia akan pakai benda ni. Okey? Nak cam dia macam mana? Huruf dia satu je, dia tak ada banyak huruf. Dia tak ada M, ada N pula, tu lain. Itu lain. Ni dia ada satu huruf. Apa-apa huruf, panjang macam mana pun soalan dia, selagi dia satu huruf, kita panggil dia persamaan linear. Dan satu unknown. Jadi kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah ni ataupun boleh guna kalkulator. Okey, cuma bahaya guna kalkulator, kalau kamu salah tekan, kalkulator bagi jawapan. Tiba-tiba jawapan ada pula kat objektif tu, sudah. Kan? Rugi. Okey, pelan-pelan kita try. Tengok dia banyak guna benda ni. Sangat banyak kegunaan dia. Okey. Kita tengok satu lagi lagi. Ada lagi tak linear? Sekejap. Ini nombor 18, dia tadi formula kan, formula. Okey, lebih kurang tengok. Soalan formula pakai step ni ya, step ni penting. Nombor 18. Dia beza sikit dengan ni sebab dia ada banyak anunnya 18. Diberi bahawa jarak dari rumah Umi ke sekolah diwakili oleh D sama dengan 50 tolak dengan 6/5T. Okey, soalan nak apa? Dia nak T. Ungkapkan T. Ini maksudnya soalan nak T. Macam tu. Okey. Tadi kita buat dah soalan ni. Step yang sama je. Sama cara dia. Tak ada masalah apa pun. Langkah pertama, pecahan. Siapa pecahan kita? Ada 5. Ni. Mana dia nak pergi? Nak pergi ke sebelah kawan dia. Tak ada kurungan ni ke sebelah ni. Nampak? Apa jadi kat sini? Dia akan jadi
5D. Sama dengan ni 250. Tolak dengan 6T. Okey. Sekarang kita nak T. Bila kita nak T, kita tengok. T kita yang kita nak ni, dia negatif. Yang kita nak T kita positif. Jadi kalau dia negatif, dia kena pindah ke sebelah. Baru dia jadi positif. Jadi dia akan tolak, akan jadi 6T tambah. Yang ini tak bergerak. Bila dia sampai sini, dia kata Mamat ni, kau tak ada T pergi sana. Jadi 5 ni positif. Dia akan tukar jadi negatif. Okey, last sekali apa? 6. 6 ni kita akan potong, turunkan ke bawah. Dapat jawapan, pergi tengok kat objektif. Tak ada pula. Ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Dia combine soalan ni dengan faktor. Kenapa faktor? Cuba tengok ni. 250 dengan 5. Dua-dua ni adalah sifar 5. 250 dengan 5, dua-duanya adalah sifar 5. Okey? Jadi kalau sifar 5, apa kita boleh buat tadi? Saya akan keluarkan 5. Apa yang tinggal? 250 bahagi 5 tinggal 50. Tolak dengan 5 bahagi 5 habis. Yang tinggal D. Per dengan 6. Step dia sama. Okey, baru dapat jawapan dia. Jawapan dia kita akan dapat B. Tengok. Sama, kena faham cara ni, banyak pakai ni. Banyak pakai benda ni je, dia pusing teknik yang sama. Asalkan syarat dia apa? Kita panggil dia dalam topik bahagian algebra ni, tu yang penting. Antara yang penting bila kita nak pindah memindah. Ni boleh faham soalan ni? Boleh? Ya, kira 6C boleh-boleh je lah kalau nak pindah masalah. Boleh? Ni. 6T ni bila kita pindah semua, dia akan tengok semua. Maksudnya dia bila kita nak bawa semua satu orang, dia akan tengok simbol dia. Apa simbol dia? Tolak. Tolak pergi tambah. Itu. Kalau nak pindah 6 saja, dia darab. Lain cerita dia. Nampak? Dia nak pindah semua ni, kena pindah semua. Satu grup. Ni semacamnya dia 3. Ni ada 3 orang. Ini kita panggil dia 3 sebutan. Dalam matematik kita panggil 3 sebutan. 5D. Kita tak sebut 5 darab D. Tak. Itu namanya sebutan. 5D. Tapi bila ada tolak macam ni, contoh 50, satu sebutan. Tolak 6/5T. Dia tak sebut 6/5 ada tamak dinah T, tak ada. Ni satu geng. Maksudnya kita sebut satu geng. Ini tolak 6/5T. Macam tu dia pecah-pecah tu. Bila kita pindahkan satu kumpulan, satu kelompok ni, dia akan jadi kita hanya pindah tambah tolak je. Tolak pindah jadi tambah. Okey? Dan dia tak boleh pindah kalau ada bahagi. Sebab tu kalau ada bahagi ni tak boleh pindah. Contoh macam kat sini kita nak pindahkan 5D ni, tak boleh. Dah pindah sebelah tak boleh. Sebab ada bahagi. Bila ada bahagi dia kena pergi dulu. Itu kalau macam pindah-pindah lah. Untuk soalan ni kita nak dapatkan T. Sebab tu kita buat sampai dapat T. Okey? Boleh faham tak yang ni, step ni, pindah-pindah ni? Kan? Cuma kamu kena pandai beza antara tambah, tolak, darab, bahagi. Itu penting. Bila pindah siapa? Jadi tambah tolak ke? Darab bahagi ke? Nampak? Sebab tu saya gunakan teknik ni supaya pecahan tak ada dulu. Selagi ada pecahan, kamu confuse. Jaga-jaga. Okey? Tengok. Yang ni senang sikit lah. Yang ni yang mula-mula tadi soalan. Teruskan kejap. Nanti kamu boleh duduk sama-sama kamu nanti. Boleh cuba-cuba buat, cuba-cuba faham lah. Ni habis cerita ni sebab dia dah jadi benda lain. Jadi benda lain, soalan nombor 17 ni dia lain cerita dia. Kenapa dia lain sikit? Tengok bentuk dia. Dia kata apa? Ungkapkan. Ungkapkan 1/2H tolak dengan H tambah 6 per dengan 6H kuasa 2.
sebagai satu pecahan tunggal. Yang ni pecahan tadi. Yang mula-mula saya ajar kamu, ingat pecahan. Saya ajar kamu tadi pecahan algebra. Pecahan algebra ada dua. Ada dua. Satu darab bahagi, satu tambah tolak. Tadi kita buat darab bahagi. Yang ini nampak ni. Tolak. Bila tambah tolak, dia lain cerita dia. Tambah tolak, langkah pertama, apa nak buat? Kamu kena samakan bawah. Samakan bawah dia. Okey? Nombor dua. Bila dah sama bawah, automatik kita boleh dapat jawapan terus. Samakan bawah. Maksudnya kita boleh terus permudahkan. Dan nombor tiga terus jawapan je. Dan kadang-kadang dekat permudahkan ni perlu ada faktor. Kadang-kadang lah. Kalau tidak, tak ada lah. Okay? Yang ni senang. Tambah tolak senang. Nampak? Tengok Apa nak buat? Saya salin dulu. Setiap bila buat soalan, salin dulu. 1/2H tolak H tambah 6 per dengan 6H kuasa 2. Nampak? Jarak. Kita buat jarak sikit sebab ada maksud dia. Tadi soalan apa-apa jarak sikit. Sebab apa? Sebelum kita sama bawah, kita kena kurung semua orang dulu. Semua orang kau kurungkan. Jangan biar seorang pun. Macam tu. Itu teknik kita panggil nak samakan bawah. Sekarang kita perhatikan bawah saja. Bawah ni tengok. Okey. Sini 6, sini 2. Tak sama. Jadi tak sama, kita kena samakan. Satu nama kan samakan bawah. Macam mana nak samakan? 2 boleh tak jadi 6? Kan? Jadi kamu kena fikir kejap. 2 macam mana jadi 6? Okey, 2 darab 3. Jadi kita pun letak sini 3. Nampak? Kan? Bila kita letak bawah, atas pun nak juga. Dia kena adil. Jadi sekarang kita cek tengok. Ni 6, ini pun 6. Nombor dah sama. Okey? Sekarang huruf pula. Bila kita tengok huruf, sini H. Sini H kuasa 2. Apa nak buat? H kuasa 2 sama dengan HH. Maksudnya sini ada 1H, sini ada 2H. Kat mana kurang? Belah sini kurang. Nampak? Jadi apa kita buat? Kita kena tambah satu lagi H. Bila kita tambah kat bawah, atas pun nak juga. Benda ni sistem dia sama je sistem dia. Kan? Sekarang kita cek. Dah sama belum? Bawah dah sama. Nombor 6. H kuasa 2 dah sama. Bila benda dah sama, tak payah tengok banyak kali. Kita terus kita letak benda yang dah sama. Seorang-seorang saja. 6 H kuasa 2. Maksudnya dua-dua dah sama. Okey? Apa yang tinggal kat atas? 3 darab 1 darab H. 3H. Nampak? Tolak dengan H tambah 6. Okey? Jadi kat bawah tak boleh buat apa. Tapi kat atas kita boleh permudahkan. Mana permudahkan? Yang kita belajar tadi. Kalau jumpa kurungan, kita boleh kembang. Kalau jumpa kurungan, kita boleh kembangkan dia. Ini kembali kepada matematik asal tadi. Bawah jangan usik. Usik. Jadi dia akan jadi apa? 3H tolak H tolak H tolak 6. Nampak? Per dengan 6H kuasa 2. Okey, apa jadi kat atas? 3H tolak H. 3H tolak H akan jadi 2H. Tolak 6. Per dengan 6H kuasa 2. Okey? Sampai kat sini, kalau kamu tengok jawapan, tak ada jawapan dia, tak ada. Kamu pun dah lemak, salah ke cikgu? Tak salah. Perhatikan. Ingat tadi? Faktor. Okey? Bila dah ada jawapan, kamu tengok. Apa yang kita boleh buat? Nombor dia. Tengok nombor dia. Nombor 2. Nombor 6. Nombor 6. Nombor dia, tiga-tiga nombor ni adalah sifir 2. Tiga-tiga nombor ni adalah sifir 2. Jadi kita boleh kecilkan dia. Buat macam mana kecilkan dia? Kita bahagi semua dengan 2. Yang ni habis. Bila bahagi 2? 6 bahagi 2 tinggal 3. 6 bahagi 2 tinggal 3. Baru dapat jawapan. H tolak 3
per dengan 3H kuasa 2. Baru ada jawapan. Nampak? Jawapan dia A. Okey, yang ini kalau kita panggil apa? Kalau jumpa pecahan melibatkan tambah tolak, kena buat apa? Samakan pembawah. Samakan pembawah. Okey, lepas sama ke bawah, kita tengoklah apa keadaan dia boleh buat. Key yang pertama, step yang pertama paling penting iaitu bawah mesti sama. Dapat idea dia tak? Nampak nampak. Boleh, Tapi cuma ha. kena buat latihan lagi lah. Supaya Ha. lebih nampak. Jadi kalau kamu boleh cuba latihan, lepas tu kita punya kelas ni ada record. Lupa tengok balik. Lupa tengok balik. Ingat, bukan pasal tengok jawab macam mana jawapan. Step ni yang penting. Step. Okey? Tengok satu lagi. Satu. Saya rasa saya ada nampak ni. Okey, yang ni ingat tak ni? Kembang. Kembang. Ni saya nak sentuh-sentuh sikit je ni. Ini nak bagi kamu nampak mukadimah algebra. Sebab algebra dia dalam kertas satu, dia ada 9 soalan. Yang geng dia je. Soalan macam ni je. Pusing-pusing, dia pusing macam tu. Dia main pecahan, dia main tukar, dia main darab, dia main bahagi, dia main kembang, dia main faktor. Dia pusing-pusing. Semua ada 9. Nampak? Daripada 40 soalan objektif tu, geng dia saja kita panggil dia komponen algebra yang dia sendiri ada 9. Tak termasuk dalam topik lain. Tiba-tiba dalam topik lain, dalam matrik ada, tiba-tiba jumpa algebra. Kan? Tengah buat kebarangkalian, jumpa. Tengah buat set pun boleh jumpa algebra. Boleh jumpa macam-macam. Lepas tu penting. Kan? Kalau kamu tengok algebra saya, kalau kamu cekap dalam 20 soalan tu boleh selesai. Guna dia je. Kan? Tapi macam-macam lah bentuk algebra saya, ada pecah, ada pecahan, ada formula, ada linear. Kan? Kita tengok contoh soalan ni. Ini soalan ni jarang-jarang lah ada dalam SPM. Cuma sekarang ni dia dah jadi macam kamu punya topik ada kuadratik. Topik kuadratik, dia duduk dalam kuadratik. 2H tolak dengan R kuasa 2 tambah HR. Ini nak tengok kamu punya kecekapan dalam mengembangkan saja. Okey? Jadi kamu tengok, saya nak ajar kamu kembangan. Kita panggil dia. Macam mana kita nak kembangkan kurungan A campur B kuasa 2. Benda ni nak kembang. Macam mana nak kembang? Ini formula dia. Okey? Tadi kita jumpa ada satu formula dah. Ini formula lain pula. A tambah B kuasa 2, kita kembangkan A kuasa 2 tambah, ni lompat masuk. Dia akan jadi 2AB tambah B kuasa 2. Itu formula untuk kembangan dia. Okey? Jadi contoh saya ambil kat sini. Apa jadi kalau saya buat 2X campur 3 kuasa 2? Nampak? Apa jadi? Kamu kena ingat kalau jumpa macam ni ada kuasa 2 kat atas, dia mesti ada 3 orang. Yang depan sekali apa? A kuasa 2. Maksudnya orang depan ni kita akan kuasa 2 kan. Tarik. Ceng. Macam tu. Kan? Jadi kita kuasa 2 kan. Kuasa 2 maksud apa? 2 kali 2. 4. X kuasa 2. X kuasa 2. Macam tu. Nampak? Kemudian macam mana cerita dia? Tambah. Dia akan jadi tambah. Tambah akan jadi tambah. Kalau tolak akan jadi tolak. Macam tu. Siapa duduk tengah-tengah? Nampak? 2 masuk. 2 masuk. Dia masuk kat nombor je. Maksudnya apa? Apa masuk anak panah ni maksudnya darab. Seperti tadi anak panah semua darab. Maksudnya apa? 2 kali 3 kali 2. Ni masuk. Darab. Okey? 2 kali 3 6. 6 kali 2 12. 12 apa? Apa huruf ada? X. Okey? Baru siap sampai sini. Belakang tambah. Yang ini pula kuasa 2 tarik. Dia akan jadi apa? 3 kuasa 2 maksudnya 3 kali 3 9. Okey? Kalau cekap benda ni dia laju macam-macam. Nampak kuasa 2 kamu nampak senang. Senang cerita dia. Okey? Kita tengok, kita try. Cuba lagi sekali buat sama-sama. Saya bagi kamu, kita buat sama-sama Saya ambil kat sini. Okey? 3P. Campur, saya ambil kat sini 5R kuasa 2. Besar nombor dia. Tapi kena nampak step dia.
Ni ada kuasa 2. Kalau ada kuasa 2, langkah pertama apa kita buat? Kuasa 2 kiri tarik. Kuasa 2 kiri. Dia akan jadi apa? 3 kuasa 2. 3 kali 3. 9. Pi kuasa 2. Pi kuasa 2 lah. Okey, yang tengah. Tambah. Nombor. 2 kali 5 kali 3. Dia lompat. 2 kali 5 kali 3. Kalau sini tak ada nombor, lompat terus. Kan? 2 kali 5, 10. 10 kali 3, 30. Apa huruf dia? P dengan R. Dia tengok apa huruf. Ambil semua. Kalau ramai lah. Kan? Tapi tidak ada perubahan dalam huruf dia. Okey? Belakang macam mana? Ambil ni. Kuasa 2 kan dia. 5 kali 5, 25. R kuasa 2, R kuasa 2 habis. Siap. Itu kembangan untuk kurungan kuasa 2. Boleh dapat? Nanti tengok balik Okey, tengok step dia. Kita buat ni. Nampak? Kurungan kuasa 2. Bila kurungan kuasa 2, senang. Ni tarik. Dia akan jadi apa? 2 kuasa 2, 4. 2 kali 2 H kuasa 2, H kuasa 2. Tolak. Okey, nombor 2. Dia pergi sini tak ada nombor. Tak ada nombor dia tak pergi, dia pergi situ. Dia pergi terus. Dia cari nombor je. Tak ada tak payah. Maksudnya dia akan jadi apa? 2 kali 2, 4. 4 apa? H dengan R. HR. Okey? Yang kat belakang sentiasa tambah. Ini tambah je, tak ada tolak sebab dia kuasa 2. Bila kita kuasa 2 kan dia sentiasa positif. Dia akan jadi R kuasa 2 macam tu. Kan? Sambung cerita dia. Ni habis dia, sambung. Tambah HR. Okey? Sekarang kita susun. Bila kita susun, kita dapat ni 4H kuasa 2. Okey? HR ada dua orang. Nampak? Kan? 2 orang ni siapa? Yang ni negatif 4. Negatif 4. Campur dengan. Alamak, tak ada nombor. Tak ada nombor maksudnya 1. Benda yang sama. Kita boleh kira dia. Jadi negatif 4 campur 1 akan jadi negatif 3. Negatif 3 apa? Negatif 3 HR. Sebab kita tengah kira pasal HR. Kaum yang sama. Kaum apa? Kaum HR. Kan? Okey. Yang ini tak ada orang. Dia seorang je. Tambah R kuasa 2. Siap lah. So, kita panggil dia kembangan dia. Jawapan kita mana ni? D. Okey? Boleh faham tak kembangan ni? Dapatkan cuba. Dia kalau kamu boleh dapat, banyak tolong, banyak bantu kamu nanti. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Kalau boleh, alhamdulillah. Okey, untuk hari ini. Kalau kau nak banyak lagi sebenarnya. Kalau kau tengok yang macam ni, yang ada ni. Ada apa ni? Ni. Ada simbol apa? Lebih besar atau lebih kecil ke? Semua ni ketaksamaan. Dia lebih kurang je. Indeks. Sini ada kembangan. Ni boleh try buat ni. Nombor 11. Boleh try buat kembangan. Ketaksamaan. Ketaksamaan biasanya esok saya akan bincangkan pasal ketaksamaan dan indeks. Kita sambung. Okey, modul saya yang ni je contoh soalan. Tapi masa kita bincang saya akan tambah-tambahlah soalan benda-benda yang penting. Boleh? Okey? Boleh. Kalau kamu ada buku ke apa, ada soalan kamu nak tanya, kan? Kamu just WhatsApp saya. Kan? Ambil gambar, WhatsApp saya. Cikgu, esok kita bincang dalam kelas soalan ni. Pasal algebra. Pasal algebra je. Apa saja pasal algebra kita bincang. Boleh? Jadi boleh tambah-tambah soalan sikit. InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah besok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Alhamdulillah.